Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hasabila binti Mazin, nombor matrik I223-06523. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk akikah dan korban. Okey, sebelum bagi kepada pengenalan, izinkan saya untuk mencerita sikit sejarah akikah dan korban. Okey, sejarah akikah dan korban ni bermula apabila masyarakat Arab pada ketika itu, mereka pada setiap bulan Rajab, masyarakat Arab akan menyambut kelahiran anak tersebut. Okey, kelahiran tersebut mereka menyambut dengan penyembelihan binatang. Penyembelihan binatang itu setiap kali penyembelihan binatang, mereka akan melemoti rambut bayi tersebut dengan menggunakan darah binatang penyembelihan itu. Okey. Dikatakan juga bila bayi lelaki juga lahir, mereka akan buat sebegitu. Mereka tidak suka kepada bayi perempuan ketika itu, bahkan mereka menanamnya dengan secara hidup-hidup. Mereka juga mengatakan bahawa bayi perempuan ni akan merosakkan keturunan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada sejarah korban. Okey, sejarah korban ni bermula daripada kisah Nabi Ibrahim ketika menyelembihkan anaknya Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyelembihkan anaknya Nabi Ismail. Itu juga merupakan keikhlasan Nabi Ismail untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya. Okey, di situlah bermulanya korban, iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim. Okey, kita bagi kepada pengenalan akikah dan korban. Akikah daripada sudut bahasa berasal pada perkataan al-ahku, iaitu memotong. Okey, asalnya akikah ialah nama bagi rambut bayi yang telah dilahirkan. Diramakan sedemikian kerana rambut tersebut telah dipotong ataupun dicukur pada ketika itu. Okey, akikah dari segi syarak ialah binatang yang telah disembelihkan bersempena dengan rambut bayi yang telah dicukur. Okey, perkataan tersebut dinamakan kerana berlakunya akikah, pemotongan ataupun pelapahan terhadap penyembelihan binatang tersebut. Okey, kita pergi kepada pengertian korban. Okey, pengertian korban dari sudut bahasa berasal pada perkataan yakrubu korban, yang bermaksud dekat. Bagi istilahan bermaksud penyembelihan binatang, ataupun perkataan lain ulhiyah, yang bermaksud penyembelihan binatang pada hari raya Hari Adha dan Hari Tasyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklimah Husna binti Muhammad Zailani, nombor matrik I223-06525. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang dalil akikah dan korban. Okey, sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang yang bertakwa. Okey, kebiasaannya menjadi tuntutan kepada umat Islam pada setiap tanggal 10 Zulhijjah akan meraihkan Hari Raya Aidiladha sekaligus untuk menunaikan ibadah korban. Okey, sejarah ibadah korban yang pertama telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat ayat 102 yang membawa maksud, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka apakah pendapatmu?" tanya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Surah As-Saffat ayat 102. Secara umumnya, definisi ibadah korban ialah binatang ternakan itu disembelih. Tujuannya hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya haji dan juga 3 hari tasyrik. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fashalli lirabbika wanhar."
Maksudnya, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda rasa bersyukur. Ayat 2 Surah Al-Kawthar. Seperti yang kita tahu, fokus utama ibadah korban ialah untuk melihat keikhlasan dan juga ketakwaan seseorang hamba itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang membawa maksud daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya. Seterusnya ialah binatang yang disyariatkan untuk korban. Korban ini hanyalah sah dengan binatang lembu, unta, biri-biri dan juga kambing, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat menyembelih korban atau lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka binatang-binatang ternakan yang disembelih itu. Seperti yang saya baca, yang saya mengkaji, tidak terdapat di dalam hadis Nabi ataupun kata-kata daripada sahabat yang mengatakan bahawa boleh dijadikan binatang lain sebagai korban selain daripada binatang yang saya sebutkan tadi. Jadi binatang yang lebih afdal untuk dijadikan korban ialah lembu, unta, biri-biri dan juga kambing, dan harus berkorban dengan seekor unta jantan ataupun betina ataupun lembu untuk 7 orang, seperti yang dikatakan dalam hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang bermaksud, kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu untuk 7 orang. Seterusnya ialah akikah. Hukum akikah adalah sunat muakkad, sama juga seperti dengan hukum korban yang dituntut kepada yang berkemampuan. Ini berdasarkan daripada hadis daripada Salman bin Amir Ad-Dabi yang membawa maksud, akikah dilaksanakan kerana kelahiran bayi, maka sembelihlah haiwan dan hilangkanlah semua gangguan daripadanya. Maksud gangguan daripadanya di sini ialah dengan mencukur rambut bayi dan menghilangkan semua gangguan yang ada. Seterusnya ialah hukum akikah di Mekah. Menjadi persoalan, apakah hukum kalau menunaikan ibadah akikah di luar negara? Hukumnya adalah masih sama, masih sunat muakkad. Untuk pengetahuan, dalam ibadah akikah ini ada 3 perkara sunnah. Yang pertama ialah makan sebahagian daripada daging akikah. Yang kedua, berkongsi daging akikah kepada saudara mara ataupun jiran. Yang ketiga, menyedekahkan daging tersebut kepada fakir miskin. Sekiranya akikah itu dilaksanakan di luar negara seperti di Mekah ataupun di Madinah, mustahillah untuk seseorang itu untuk menunaikan ibadah sunnah akikah, iaitu yang pertama, untuk memakan sebahagian daripada daging akikah. Jadi walaupun salah satu daripada sunnah itu tidak dilakukan, dia masih tidak terbatal. Jadi kewujudan wakil akikah di Mekah ini telah banyak meringankan urusan untuk bagi yang ingin menunaikan ibadah akikah ini. Walaupun ibadah akikah ini cumalah sunat muakkad, sekiranya kita dapat dilaksanakan dengan baik, sekiranya seseorang itu dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik, jadi dia lagi menenangkan. Selain itu, akikah anak lelaki dan juga anak perempuan. Di dalam hadis daripada Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan dengan 1 kambing. Jadi akikah untuk anak lelaki adalah 2 ekor kambing sahaja. Tetapi jika tidak mampu untuk menunaikan akikah dengan 2 ekor kambing,
bolehlah buat satu ekor kambing terlebih dahulu, seperti kisah di mana Rasulullah SAW menyempurnakan ibadah akikah cucunya iaitu Hasan dan Husain dengan menyembelih seekor kibas. Okey, akikah anak perempuan ini hanyalah dengan cukup satu ekor kambing sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Hamdan, nombor matrik I2230578. Saya akan bentang tentang isi kepada tajuk. Isi kepada tajuk ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, kadar haiwan untuk ibadat akikah. Yang kedua, syarat akikah. Dan yang ketiga, syarat korban. Okey, kadar haiwan untuk ibadat akikah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, haiwan-haiwan yang digunakan untuk ibadat akikah adalah sama syaratnya dengan ibadah korban. Pada asalnya, akikah dilaksanakan dengan menggunakan haiwan jenis kibas, biri-biri dan kambing sahaja. Tetapi, mazhab Syafi'i membenarkan pemilihan lembu dan unta sebagai haiwan akikah seperti mana ibadah korban. Seterusnya, kita pergi pula kepada syarat akikah. Syarat akikah ni ada 5. Yang pertama, niat akikah ketika menyembelih. Semasa menyembelih binatang untuk melakukan ibadah korban akikah, tukang sembelih perlu berniat untuk mengakikahkan ke atas nama anak yang berkenaan. Yang kedua, binatang ternakan berkaki 4. Untuk melakukan ibadah korban akikah, perlu menyembelih binatang berkaki 4 yang halal dimakan seperti kambing, kerbau, biri-biri, lembu, kibas dan unta. Di Malaysia, lazimnya masyarakat kita menyembelih lembu, kerbau atau kambing untuk akikah. Yang ketiga, ia mestilah memenuhi syarat sembelihan. Ibadah akikah hanya sah sekiranya syarat sah sembelihan dipenuhi dengan sebaiknya. Di antara syarat sah sembelihan ialah penyembelih beragama Islam, bukan mumayyiz dan tidak berada dalam keadaan berihram. Binatang sembelihan adalah halal dimakan, mati dengan satu sembelihan dan putus urat halkum dan urat merih. Alat sembelihan yang tajam seperti parang selain daripada gigi, tulang, kuku, rambut dan tali. Yang keempat, binatang itu mestilah dalam keadaan yang sempurna, iaitu tidak cacat. Binatang yang dipilih untuk ibadah akikah wajib berada dalam keadaan yang sihat dan tidak mempunyai sebarang kecacatan. Cacat yang dimaksudkan di sini ialah seperti mata yang buta, sama ada sebelah atau kedua-dua belah. Kaki tempang, cuma mempunyai sebelah telinga atau terlalu kurus dan sakit dan juga tidak bunting. Yang kelima, binatang yang disembelih juga mestilah cukup umur kerana ibadah yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Contoh cukup umur bagi binatang sembelihan untuk akikah adalah seperti berikut. Lembu dan kerbau melebihi 2 tahun umurnya, biri-biri dan kambing melebihi 1 tahun dan gugur gigi susunya, unta melebihi 5 tahun, kibas seperti kambing umumnya perlu melebihi 1 tahun dan gugur gigi susunya. Seterusnya, kita pergi pula kepada syarat sah korban. Syarat sah korban ada 3. Yang pertama ialah niat pada Allah. Setiap aktiviti ibadah dalam Islam bermula dengan niat, maka adalah penting untuk berniat korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk berkorban adalah semasa menyembelih atau semasa membeli ternakan korban. Untuk orang awam, cukup sekadar semasa kita membayar bahagian korban yang dibeli dengan karya. Yang kedua, haiwan yang boleh dikongsi bahagian. Jika ingin berkongsi korban, maka pilihlah ternakan korban yang boleh dikongsi bahagian seperti unta, lembu dan kerbau. Binatang ternakan ini mempunyai 7 bahagian, maka boleh dikongsi 7 orang. Manakala kambing atau biri-biri dikhususkan untuk seseorang yang mewakili 1 bahagian. Yang ketiga, dilakukan pada hari Nahar dan hari Tasyrik. Penyembelihan korban perlu dilakukan pada hari Nahar iaitu 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah, meliputi malam ke-11, 12 dan 13. Namun makruh untuk melakukan penyembelihan pada waktu malam. Dan penyembelihan tidak dikira korban jika dilakukan pada malam sebelum hari raya 10 Zulhijjah. Ia juga tidak sah dilakukan pada malam 14 Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aisyah binti Syamsuri, nombor bateri I22306522. Baiklah, pada hari ini saya ingin mengemukakan berkenaan dengan pandangan fuqaha terhadap isu akikah. Pandangan fuqaha terhadap isu akikah adalah berbeza-beza oleh kerana berbeza-beza pemahaman terhadap hadis. Baiklah, majoriti ulama
berpandangan bahawasanya hukum akikah ialah sunat muakkad, di mana bayi laki-laki adalah sebanyak 2 ekor binatang korban dan bayi perempuan sebanyak 1 ekor binatang korban. Kewajipan akikah ini dituntut oleh kedua ibu bapa ataupun orang yang wajib menafkahi bayi tersebut. Jika tidak mampu, maka ianya tidak dituntut oleh agama. Sekiranya mereka berkemampuan selepas 7 hari kelahiran bayi tersebut, maka ianya jatuh hukum sunat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah, nafkahkanlah dengan nafkah yang baik untuk dirimu dan barang siapa yang dipelihara dari kekiraan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita pergi kepada beberapa pandangan ulama berkenaan dengan isu akidah ini. Mereka berpandangan bahawasanya akikah ini, hukum akikah ialah sunat bagi kepada kedua ibu bapa ataupun pihak yang wajib menafkahi bayi tersebut. Mereka berpegang kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang bermaksud Rasulullah telah melakukan ibadah ritual akikah dengan menyembelih kambing untuk masing-masing Hasan dan Husain. Okey, yang terakhir kita pergi kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpegang ataupun berpandangan hukum akikah ialah mubah, kerana mereka berpandangan dan mereka berpegang kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu yang bermaksud pensyariatan korban telah disalin dan meminda segala bentuk ibadah penyembelihan sebelumnya. Timbullah persoalan ini dalam kalangan masyarakat Malaysia. Terdapat banyak sebenarnya persoalan, tapi hari ini saya hanya datangkan 2 isu yang mana majoriti masyarakat Malaysia bertanya-tanya. Okey, yang pertama adalah isu apakah hukum akikah terhadap bayi yang telah meninggal dunia, dan yang kedua apakah hukum akikah terhadap diri sendiri. Baiklah, yang pertama kita pergi kepada apakah hukum mengakikahkan diri sendiri. Seperti yang kita tahulah, pada pandangan mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahawasanya akikah adalah dituntut kepada al-asal, tapi sekiranya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak ada berkemampuan, makanya ia tidak dituntut oleh agama Islam. Sekiranya bayi itu telah tumbuh besar dan ingin mengakikahkan untuk dirinya sendiri sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan ingin menjaga hartanya daripada kekotoran ataupun daripada penyelewengan ataupun daripada hasutan syaitan, maka ianya sunat bagi anak itu untuk mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Okey, yang kedua kita pergi kepada hukum akikah untuk anak yang telah meninggal dunia. Pendapat pertama, sekiranya mati seorang anak itu sebelum hari ke-7 daripada kelahirannya, maka disunatkan untuk dilaksanakan ibadah akikah buatnya. Ini merupakan mazhab yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Okey, pendapat yang kedua pula, tidak disunatkan untuk akikah terhadapnya kerana ia merupakan pendapat Hasan Al-Basri dan juga Imam Malik. Namun sekiranya anak itu telah pun meninggal setelah 7 hari daripada kelahirannya, sekiranya ibu bapa itu berkemampuan, maka di sini ada pendapat seperti mana dikatakan oleh Imam Rafi'i. Pendapat pertama disunatkan untuk akikah terhadapnya, dan ini merupakan pendapat yang rajih lah. Pendapat kedua adalah ia gugur bersama-sama kematian. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada pandangan fuqaha terhadap isu korban. Okey, jumhur ulama berpendapat bahawasanya individu yang berkemampuan adalah sunat muakkad untuk melakukan korban. Pandangan ulama mazhab Syafi'i adalah sunat ain bagi individu yang berkemampuan dalam sekali seumur hidup. Menurut pandangan masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i adalah makruh bagi seseorang individu yang berkemampuan meninggalkan ibadah korban ini. Antara ulama yang
yang mengatakan bahawasanya wajib untuk melakukan korban adalah Imam Abu Hanifah dan beberapa daripada pengikutnya. Beliau berpendapat bahawasanya ibadah korban ialah wajib sekali setiap tahun ke atas orang yang bermukim, iaitu orang yang bertetap dalam satu tempat lah, dan pendapat mereka disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap yang berkemampuan untuk dia berkorban, akan tetapi dia tidak mahu untuk berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami, iaitu masjid. Riwayat Ibnu Majah. Baiklah, setelah kita membicarakan isu berkenaan dengan akikah, seterusnya kita pergi kepada pandangan fuqaha terhadap isu korban. Baiklah, hari ini saya datangkan hanya dua isu berkaitan dengan isu korban, iaitu isu yang pertama, apakah hukum berkorban di luar kawasan tempat asal, dan yang kedua, apakah hukum mematahkan tulang ataupun tanduk binatang korban. Okey, pertama kita pergi kepada apakah hukum korban di luar kawasan. Baiklah, mengikut mazhab Syafi'i bersepakat bahawasanya mengharuskan korban itu dipindahkan ke tempat lain sekiranya tempat lain itu lebih memerlukan berbanding dengan tempat asal. Manakala mazhab Maliki pula berpendapat bahawasanya sebilangan daging itu mestilah diagihkan secara kecil di tempat asal korban tersebut. Setakat ini hanya mazhab Syafi'i sahajalah yang mengharamkan secara mutlak pemindaan daging korban terhadap tempat lain. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isu yang kedua, iaitu isu mematahkan tulang dan juga tanduk binatang korban. Okey, menurut majoriti ulama berpendapat bahawasanya mengharuskannya, manakala tegahan untuk mematahkan tulang ini hanya dalam bab akikah, kerana ia menjadi doa kebaikan terhadap bayi yang telah lahir menurut riwayat Al-Baihaqi yang bermaksud sunnah adalah 2 ekor kambing bagi anak lelaki dan 1 ekor bagi anak perempuan, dan dimasak dan tidak dipecahkan tulangnya. Okey, di sini kita lihat tiada sebarang nas ataupun dalil yang menekah untuk mematahkan tulang ataupun tanduk dalam bab sembelihan korban. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Nurul Aini Izzati binti Syamsuddin. Nama materi I21205745. Jadi pada hari ini saya ingin membentangkan tentang waktu-waktu akikah. Baiklah. Yang pertama, waktu akikah itu bermula pada waktu apabila bayi itu sempurna lahir daripada perut ibunya. Maksudnya di sini apabila seorang bayi itu telah lahir sempurna daripada perut ibunya, maka dipertanggungjawabkan oleh kedua ibu bapanya untuk melakukan akikah. Apabila bayi itu belum sempurna keluar daripada perut ibunya, maka tidak boleh dilakukan akikah. Okey, seterusnya sebaik-baiknya akikah itu dilakukan pada hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 ataupun hari yang ke-21. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqiqatu tusbahu li 7 wa li 14 wa li 21. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akikah itu disembelih pada hari yang ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Maka di sini ibu bapa disunatkan untuk melakukan akikah ke atas bayi tersebut pada hari yang ke-7 ataupun hari yang ke-14 jika tidak sempat untuk melakukan pada hari yang ke-7. Kemudian hari yang ke-21. Okey, seterusnya disunatkan dilakukan sebelum habis tempoh nifas. Jikalau ibu bapa tersebut tidak sempat untuk melakukan pada waktu-waktu yang disebutkan tadi, maka boleh dilakukan sebelum ibu tersebut habis tempoh nifas. Kemudian sebelum putus menyusu, boleh jika ibu bapa itu melakukan akikah sebelum bayi tersebut berhenti menyusu.
jika tidak sempat ibu bapa tersebut melakukan akikah pada waktu-waktu yang disebutkan oleh saya tadi, kemudian boleh juga dilakukan sebelum umur kanak-kanak tersebut 7 tahun. Seterusnya lagi, jika belum dilakukan maka disunatkan sebelum baligh. Jika belum dilakukan akikah lagi, maka ibu bapa tersebut boleh melakukan akikah sebelum kanak-kanak itu sampai baligh. Okey. Seterusnya lagi, kemudian diri sendiri setelah dewasa. Okey, maksudnya di sini ialah jikalau ibu bapa itu tidak melakukan akikah terhadap kanak-kanak tersebut sehingga kanak-kanak itu baligh sehingga dewasa. Jadi kanak-kanak tersebut tidaklah melakukan akikah terhadap dirinya sendiri mengikut kemampuannya. Okey. Hadis Rasulullah SAW ada menyatakan al-ghulamu murtahana bi'aqiqati yusbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Maksudnya setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan pergi kepada waktu-waktu kurban pula. Okey, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang waktu-waktu kurban. Okey, yang pertama di sini itu awal waktu 10 Zulhijjah, hari pertama setelah solat Aidil Adha dan terbitnya matahari. Maksudnya di sini waktu sembelihan bermula selepas timbulnya matahari pada hari sembelihan, iaitu 10 Zulhijjah. Waktu matahari timbul itu boleh dikira selepas selesainya solat 2 rakaat, iaitu solat sunat hari raya, dan juga 2 khutbah yang tidak terlampau panjang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man zabaha qabla salati fa innama yazbahu li nafsihi, wa man zabaha ba'da salati wal khutbataini faqad atamma nuskahu wa asaba sunnatal muslimina." Rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang menyembelih sebelum solat, maka sesungguhnya itu hanyalah penyembelihan untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih sesudah solat dan 2 khutbah, maka telah sempurna ibadahnya, sah kurbannya, dan telah sesuai dengan sunnah Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Bara' bin Azib. Maksudnya di sini, jika seseorang itu melakukan kurban sebelum terbitnya matahari dan sebelum selesai solat sunnah hari raya dan 2 khutbah, maka korbannya itu bukanlah korban tapi hanya penyembelihan untuk dirinya sendiri ataupun untuk sedekah. Jadi korban adalah dilakukan setelah terbitnya matahari dan setelah selesai solat sunat Aidil Adha dan 2 khutbah yang tidak kurang panjangnya. Okey, seterusnya ialah hari Tashrik. Hari Tashrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu ayyamin at-tashriqu zabhun." Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, setiap hari-hari Tashrik itu ialah hari penyembelihan. Maksudnya di sini kita boleh melakukan hari penyembelihan tu pada hari-hari Tashrik, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Sekiranya ada yang melakukan sembelihan dan sebelum waktu tersebut, sembelihan itu tidak dikira sebagai korban. Ia cuma dikira sebagai sedekah sahaja, sembelihan untuk mendapatkan daging sahaja. Kemudian waktu sembelihan seperti yang saya sebutkan tadi ialah bersambung sehinggalah berakhirnya hari Tashrik. Dan ini menjadikan waktu sembelihan korban itu adalah 4 hari, iaitu 10 hingga 13 Zulhijjah. Okey, waktu yang terlarang ialah sebelum solat Aidil Adha, iaitu tidak boleh seseorang itu melakukan ibadah korban sebelum timbulnya matahari dan sebelum solat Aidil Adha. Jadi itulah sahaja penerangan saya. Setakat ini saja. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safira Asla binti Zahra Fikri. Nombor matrik I2120570. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan hikmah persyariatan akikah dan hikmah persyariatan kurban.
bagaimana persyariatan akikah, hikmah di sebalik melakukan akikah ni, hikmah dia sangat-sangat banyak dan hanya Allah sahaja yang mengetahui. Tetapi ada ulama yang menggariskan beberapa hikmah yang dapat kita fahami lah. Yang pertama iaitu sebagai fidyah. Fidyah nama lain bagi fidyah iaitu tebusan. Tebusan bagi menebus anak daripada segala mara bahaya dan malapetaka. Daripada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, tiap-tiap anak itu ditebus, terpelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran. Dengan akikahnya disembelih haiwan untuknya pada hari ke-7, disyukur kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dalil ini membuktikan bahawa fidyah ataupun tebusan ni dapat menebus anak daripada segala mara bahaya dan malapetaka. Yang kedua iaitu memelihara bayi daripada gangguan syaitan. Daripada kata-kata Ibnu Qayyim menegaskan bahawa akikah itu memelihara bayi tersebut daripada golongan syaitan dalam urusan dunia ataupun akhirat lah. Yang ketiga iaitu mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT daripada hari kiamat. Dalil hadis daripada Nabi Muhammad SAW, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah SWT dari mengalirkan darah semuanya. Pada hari kiamat dia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kukunya serta bulu-bulunya, dan semuanya darah itu akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka baiklah jiwa kamu sekalian dengannya. Riwayat Ibnu Majah. Penerangan daripada hadis ni nak dikatakan bahawa tak ada amalan pun pada hari raya korban yang dicintai oleh Allah melainkan mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu maksudnya melakukan ibadah korban lah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan datang kepada kita, iaitu haiwan-haiwan yang kita lakukan ibadah korban akan datang kepada kita dalam macam keadaan tanduk-tanduknya, kukunya serta bulu-bulunya dan lain-lain lagi lah. Dia akan datang pada kita dan akan membantu kita ketika di hari kiamat nanti. Nombor 4 iaitu sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT. Apabila seseorang itu menerima cahaya mata, mendapat cahaya mata lah daripada Allah SWT, maka hendaklah dia bersyukur dengan melakukan akikah untuk anak dia. Yang kelima iaitu mengeratkan hubungan silaturahim. Melakukan akikah ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara orang yang melakukan akikah itu dengan masyarakat setempat. Bila dia melakukan akikah, dia akan membuat macam kendurian. Bila kenduri, dia akan jemput masyarakat setempat ataupun jiran dia untuk datang ke kendurinya. Maka dari situ akan merapatkan lagi hubungan silaturahim sesama orang yang melakukan akikah dengan orang yang hadir ke kenduri tersebut. Seterusnya kita pergi kepada hikmah persyariatan korban. Kita dapat 5 hikmah yang disyariatkan ketika melakukan ibadah korban. Yang pertama iaitu sebagai tanda ketaatan hamba kepada Allah SWT. Kita boleh lihat kepada kisah Nabi Ibrahim AS, di mana Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih puteranya iaitu Nabi Ismail AS. Dan ujian yang diberikan oleh Allah SWT memang menguji tahap keimanan dan kesabaran dan ketakwaan bagi Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Dan ujian yang diberikan oleh Allah SWT telah pun dituruti oleh Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya. Dan pada akhirnya Allah melihat Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya dengan tanpa ada rasa was-was, tanpa ada rasa syak. Maka Allah menukarkan Nabi Ismail AS kepada kibas. Nak dikatakan di sini bahawa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sangat-sangatlah beriman dan taat kepada Allah SWT. Kalau beza dengan kita pula, kalau melakukan ibadah korban menunjukkan bahawa kita ni taat kepada Allah SWT. Ketaatan kepada Allah SWT bukan sahaja pada korban, tetapi korban tergolong daripada salah satu taat kepada Allah SWT. Yang kedua iaitu memupuk sikap pemerhatian dan sikap pemedulian kepada masyarakat. Okey, bila kita membuat korban dan kita akan memberikan kepada masyarakat setempat, dan yang paling khususkan macam patut diterima iaitu golongan yang miskin ataupun golongan yang seharusnya mendapatkan daging korban lah. Maka dari situ dapat memupuk kita punya prihatin, memupuk kita punya sikap peduli kepada masyarakat. Yang ketiga iaitu mendapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT, mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Daripada hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda berkenaan dengan pada setiap helai bulunya akan diperoleh satu kebaikan.
Dan nak dimaksudkan bahawa setiap helai bulu yang dikorbankan oleh kita, haiwan yang dikorbankan oleh kita akan dikira oleh Allah Subhanahu. Setiap helai diperoleh satu kebaikan. Maka kalau banyak helai, maka banyaklah kebaikan. Wallahu a'lam. Terusnya yang keempat iaitu melahirkan tanda syukurnya kepada Allah SWT. Daripada surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, iaitu maksud dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban sampai mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 34. Okey, penerangan daripada surah ini nak dikatakan bahawa penyembelihan korban ini telah disyariatkan kepada tiap-tiap umat, tak kisah pada umat Nabi Lut ke Nabi Muhammad ke, telah disyariatkan untuk melakukan ibadah korban dan bersyukur terhadap binatang ternakan yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi bila binatang ternakan mereka banyak, maka kenalah melakukan ibadah korban. Melakukan persyaratan korban ini tidak tergolong kepada orang-orang yang mempunyai haiwan-haiwan ternakan untuk korban, tapi untuk orang-orang yang mampu pun boleh melakukan korban. Itu sebagai tanda syukurlah kepada Allah SWT di atas nikmat ataupun rezeki yang Allah berikan kepada dia itu lebih ataupun mencukupi. Jadi bila dia mampu, maka dia hendaklah melakukan ibadah korban. Akhir sekali iaitu bila kita melakukan ibadah korban, maka kita dapat menebus dosa-dosa kita yang lama. Tak kisahlah sama daripada dosa kita sendiri yang buat ataupun dosa daripada kecuaian kita sendiri dalam melakukan ataupun menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Dan apabila kita melakukan ibadah korban, insyaAllah dengan izin Allah akan dapat menebuslah dosa-dosa kita yang lama. Dalam masa yang sama, dengan melakukan ibadah korban ini juga dapat mendekatkan diri kita dengan Allah, di samping dapat mencari ridha Allah. Awak bolehkah saya nak tanya satu soalan? Contoh, kalau seseorang Muslim tu dia telah melakukan ibadat korban, lepas tu dia nak bagi daging korban yang dia korbankan tu kepada orang yang bukan Muslim, apakah hukum dia? Boleh awak terangkan? Okey, sebelum kita tahu berkenaan dengan hukum bagi daging korban kepada bukan Muslim, kita perlu rujuk dulu pada ayat Quran surah Al-Hajj 36. Nak dikatakan bahawa saya bagi penerangan lah berkenaan dengan terjemahan 36 tu. Dia kata bahawa ambil sedikit bahagian untuk kita makan dan bagi sebahagian tu kita bagi kepada orang lain. Sama ada orang tu minta ataupun tak minta, kita bagi je daging korban tu. Dan seterusnya Allah juga sebutkan demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu, iaitu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Okey, dari sini nak dikatakan bahawa ambil sebahagian untuk kita dan ambil sebahagian lagi untuk orang lain. Okey, seterusnya kita akan tahu hukum daging korban bagi kepada orang non-Muslim lah, boleh ke tak? Saya ambil dua pendapat. Yang pertama daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang kedua daripada mazhab Maliki, yang ketiga daripada mazhab Hambali, yang keempat daripada mazhab Syafi'i, yang kelima saya ambil daripada Sahibus Samaha, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey, untuk Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia mengatakan bahawa dia mengambil rukhsah, dia mengambil keringanan apabila memberikan daging korban ni kepada non-Muslim yang fakirlah, yang miskin. Dan non-Muslim ni dia di bawah naungan pemerintahan orang Islam. Jadinya dia bagi keringanan lah pada orang yang non-Muslim yang fakir. Dan bagi pada pendapat Imam Maliki pula beza. Dia kata kalau Imam Maliki ni dia pendapat bahawa makruh lah. Macam contoh kalau bagi daging korban kepada kaum kafir ni, ibarat macam kita memberi makan kepada golongan Yahudi ataupun Nasrani. Dan untuk pendapat daripada Imam Hambali mengambil pendapat bahawa harus dihadiahkan kepada non-Muslim daripada daging korban yang sunat. Dan ada pun kalau yang wajib tu tak diharuskan lah. Kalau daripada mazhab Syafi'i pula, mazhab Syafi'i mazhab yang masyhur, mazhab yang terkenal lah dekat negara Malaysia ni. Tapi mazhab Syafi'i ini dia tidak dibolehkan. Maksudnya saya ambil pendapat daripada Sahibus Samaha dan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia mengatakan bahawa sekiranya dalam komuniti masyarakat Islam ni ada jiran-jiran yang bukan Islam yang terkenal dengan sifat ramah dia, sifat baik dia kepada masyarakat, maka daging korban yang sunat tu boleh diberikan kepada non-Muslim tu lah, yang dekat dengan kita punya masyarakat setempat. Dan
Jika hasil korban itu hanya mencukupi untuk orang Islam, maka lebih baik dahulukanlah orang Islam daripada non-Muslim. Okey, itu sahaja daripada saya. Jadi banyaklah pendapat yang boleh diambil tentang hukum memberi daging korban kepada orang bukan Muslim. Okey, baik, saya faham. Ada apa-apa soalan yang awak ingin tanyakan kepada saya? Okey, saya ada satu soalan yang saya tak faham. Iaitu berkenaan dengan contohnya kalau seseorang itu dia melakukan nazar untuk korban, melakukan korban kan, dia boleh tak makan daging korban yang dia nazar tu ke tak boleh? Okey, jika seseorang tu dia melakukan korban dengan niat nazar, jadi di sini tidak boleh, maka haram jika seseorang tu melakukan korban dengan niat nazar wajib, maka seseorang tu tidak boleh mengambil walaupun sedikit makanan daripada daging korban tersebut. Contoh dalam kitab Fathul Qarib, wala ya'kulu al-mudahhi syai'an min al-adhiyati al-manzurati bal yatasaddaqu wujuban bi jami'i ajza'iha. Maksudnya, orang yang berkorban tidak boleh memakan sedikit pun daripada ibadah korban yang dinazarkan, tetapi ia wajib sedekahkan seluruh bahagian haiwan korbannya. Maksudnya di sini haiwan yang kita korbankan dengan niat nazar memang tak boleh makan, memang kita tak boleh ambil walaupun sedikit, dan kita hendaklah menyedekahkan daging yang kita korbankan dengan niat nazar tu kepada orang yang sepatutnya kita bagilah. Okey, itulah jawapan daripada persoalan yang awak ingin tanyakan kepada saya tadi. Okey. Oh, faham. Maksudnya memang tak boleh makan lah. Tak boleh. Okey. Okey, baiklah. Adakah saudari tahu berkenaan dengan hukum memakan daging korban? Saya kurang tahulah. Bolehkah saudari menerangkan dengan lebih lanjut dan lebih mendalam? Okey, mengikut pengetahuan saya, daging korban ini adalah terbagi kepada dua, iaitu daging korban sunat dan juga daging korban yang wajib. Okey, daging korban yang wajib ini selalunya kita boleh lihat kepada orang yang bernazar. Okey, orang yang berkorban itu dia tidak boleh memakan daging yang dia berkorbanlah. Sekiranya dia memakannya, dia perlu menggantikannya dengan kadar yang dimakan itu, dan dia tidak perlu untuk menyembelih semula lah. Okey, daging korban sunat pula, kita selalu lihatlah macam pada hari korban, raya Aidil Adha ataupun akikah, orang yang berkorban tu dia boleh makan daging tu, dan menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka makanlah daripadanya dan beri makanlah kepada orang-orang yang sangat fakir. Okey, jadi daging korban yang sunat ini dia menggalakkan untuk disedekahkan sebahagian daripada daging-daging korban sunat itu kepada golongan fakir miskin yang beragama Islam dalam keadaan mentah dan basah. Dan adalah lebih baik jika orang yang berkorban itu hanya mengambil sikit daripada daging korban yang berkenaan, manakala sebahagian besar daripadanya disedekahkan kepada orang lain. Okey, terima kasih saudari kerana menerangkan kepada saya. Sama-sama. Okey, saudari, adakah saudari tahu sekarang timbul persoalan tentang haiwan untuk akikah ataupun korban itu sepatutnya haiwan jantan ataupun haiwan betina? Ya ke? Tak tahu pula tu. Apakah itu? Okey, para ulama dia bersepakat bahawa korban daripada jenis jantan ataupun betina ini boleh dijadikan sembelihan korban ataupun akikah. So tidak kisahlah jenis jantan ataupun betina. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama ialah binatang jantan. Kenapa? Kerana ada hadis yang mengatakan daripada Anas radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor jantan kibas, iaitu kambing biri-biri putih kehitaman lagi bertanduk. Ini adalah riwayat Muslim. Ya, saudara tahu Al-Khatib Asy-Syibini juga dia membahaskan tentang keutamaan bagi jantina haiwan korban. Dia berkata bahawa para ulama ini bersepakat tentang keharusan korban binatang ternakan jantan dan betina, disebabkan haiwan jantan ni dia sering mengawan dan haiwan betina ini dia sering beranak. Jadi haiwan jantan lah yang lebih afdal berdasarkan pendapat yang sahih.
Okey, seperti mana yang dinaskan ataupun dinukilkan daripada fatwa Imam Syafi'i, kerana daging binatang jantan ni dia lebih baik daripada daging binatang betina. Tapi ini hanyalah dikatakan oleh Rafi'i. Okey, terdapat juga pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i daripada buku Kitab Al-Majmu' dalam bab binatang korban. Dia mengatakan bahawa daging binatang betina itu lebih lembut daripada binatang jantan. Tapi ini tidak diriwayatkan selain daripada An-Nawawi. Okey, berdasarkan yang saya cakap tadi, pandangan pertama itu dia dikatakan bahawa binatang jantan yang kurang mengawan itu lebih afdal untuk dijadikan korban. Okey, manakala pandangan kedua mengatakan bahawa jika binatang jantan itu sering mengawan, jadi yang lebih afdal ialah binatang betina. Jadi kesimpulannya ialah sembelihan haiwan korban daripada jantan ataupun betina itu adalah harus. Namun pemilihan binatang jantan itu adalah lebih afdal kerana dagingnya lebih elok. Tetapi untuk memilih untuk dijadikan korban, sepatutnya memilih untuk binatang jantan yang kurang mengawan. Okey, saudari, adakah saudari faham apa yang saya terangkan? Faham. Terima kasih. Sama-sama. Persoalan yang ke-50 ialah daging akikah dimasak atau diagih mentah. Jawapannya, kebiasaannya daging akikah akan diagihkan secara mentah. Jika kita ada keperluan untuk menganjurkan sesuatu program, maka sebahagian daging tersebut akan dimasak. Okey, persoalan yang ke-50 ialah daging akikah dimasak atau diagih mentah. Jawapannya, kebiasaannya daging akikah akan diagihkan secara mentah. Sebagai penutup, kesimpulannya amalan akikah dan korban merupakan sunat yang sangat dituntut bagi semua yang berkemampuan. Ia dilaksanakan berobjektif untuk melahirkan kesyukuran kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Okey, secara amnya akikah dan korban mempunyai beberapa persamaan daripada sudut pemilihan haiwan yang telah disembelihkan. Oleh itu, akikah dan korban bukan sahaja sekadar menyembelihkan binatang tersebut, tetapi mempunyai konsep dan makna yang sangat baik dari segi agama. Wallahualam.